Okey kelas, selamat pagi. Assalamualaikum. Baik, kita jumpa sekali lagi. Untuk kali ini, hari ini kita nak lihat ulang kaji bagi bab yang kelima, okey, tingkatan 3. Tajuk tingkatan 3 iaitu hidupan liar di Malaysia. Okey. Kita akan lihat dalam tajuk ini yang berkaitan dengan haiwan, hidupan. Okey, yang hidup secara liar di negara kita. Baik, sedikit perkenalan. Okey, hidupan liar yang ada di negara kita ini merupakan satu khazanah alam, satu anugerah yang terdapat pada alam sekitar di negara kita, dan ia harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Okey. Okey, sebelum ni, adakah kita pernah terfikir berkaitan tentang kepentingan hidupan liar ini, okey, terhadap keseimbangan, okey, ekosistem yang ada pada sekeliling kita? Tahu tak? Okey, tahukah anda aktiviti-aktiviti yang telah dijalankan oleh manusia, oleh kita sendiri, yang telah memberi kesan, menyebabkan hidupan liar ini telah diancam kepupusan, telah diancam kehidupan mereka, habitat mereka. Okey, so kita seharusnya mengetahui dan juga mempelajari tentang pentingnya bagaimana untuk kita menjaga dan juga mengekalkan, kawal habitat-habitat serta hidupan liar di negara kita agar tidak terus diancam dengan berlakunya kepupusan. Kepupusan tak kisah apa jenis spesies hidupan liar. Semuanya kita perlu kawal, jaga sebaik mungkin. Walaupun aktiviti-aktiviti yang dijalankan oleh manusia memberi kesan yang baik kepada manusia, tetapi kita perlu memikirkan juga kesan kepada hidupan-hidupan liar yang ada di negara kita. Okey, itu sedikit pengenalan. So, dalam tajuk ini, apa yang akan kita belajar? Yang pertama, kita akan lihat ataupun kita akan cuba kenal pasti apakah jenis hidupan liar yang boleh kita dapati di dalam hutan-hutan di negara kita. Okey, kemudian yang kedua, kita nak lihat yang berkaitan tentang kepentingan hidupan liar ini di Malaysia. Okey, kemudian kita nak lihat juga apakah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh manusia yang memberi kesan ataupun yang mengancam kepada kehidupan habitat hidupan liar di Malaysia. Dan yang terakhir, kita nak lihat juga melalui beberapa contoh-contoh yang telah dijalankan, yang telah dilaksanakan, tak kisah dari pihak kerajaan, NGO ataupun pihak swasta, okey, yang berkaitan dengan pemeliharaan dan juga pemuliharaan hidupan liar di Malaysia. Okey, itu adalah 4 perkara yang akan kita fokuskan dalam tajuk kali ini. Okey, baik, sedikit info. Harimau. Yang berkaitan dengan harimau. Okey, harimau ni mempunyai corak belang yang berbeza. Sama juga seperti perbezaan pada cap jari yang ada pada setiap manusia. Okey, belang dia, corak belang dia tak sama. Unik, sama seperti manusia juga melalui cap jari. Setiap daripada kita cap jarinya tidak sama. Itu menunjukkan kepada perbezaan antara manusia. Sama dengan harimau, corak belangnya berbeza. Kemudian yang kedua, info yang kedua yang berkaitan dengan harimau. Bagi penglihatan harimau pada waktu malam adalah 6 kali ganda lebih baik daripada manusia. Baik. So, berhati-hati jika kita berada di kawasan hutan-hutan, mungkin yang camping, berkemah
melakukan aktiviti jungle trekking dan sebagainya pada waktu malam. Okey, kena ingat ini perlu berhati-hati. Harimau mempunyai penglihatan yang lebih baik, 6 kali ganda lebih baik daripada manusia. Okey, sumber ini dirujuk daripada Tabung Alam Sedunia ataupun World Wide Fund for Nature, WWF, yang dipetik pada Februari 2018. Okey. Baik, yang seterusnya. Secara ringkasnya, okey, kita nak lihat apa yang kita akan jelaskan sebentar lagi. Kita akan lihat yang pertama yang berkaitan dengan hidupan liar di Malaysia. Apa jenis hidupan liar yang boleh kita dapati di Malaysia. Okey, kemudian yang kedua, kepentingan hidupan liar di Malaysia. Okey, terdapat 3 kepentingan yang akan kita fokuskan, yang akan kita lihat sekejap lagi. Okey, yang pertama melalui keseimbangan ekosistem, yang kedua ekopelancongan dan juga pendidikan. Okey. Okey, baik. Kemudian yang ketiga, kegiatan yang manusia lakukan yang telah mengancam kepada hidupan liar di Malaysia. Kita akan lihat juga apa kegiatan yang dijalankan oleh manusia yang memberi kesan kepada hidupan liar. Kemudian yang keempat, usaha-usaha pemeliharaan dan juga pemuliharaan hidupan liar di Malaysia. Okey, antaranya melalui undang-undang, kempen-kempen kesedaran, mewujudkan pusat konservasi dan taman negara, melalui penyelidikan dan pembangunan, penilaian EIA, pendidikan alam sekitar dan juga pewartaan hutan simpan. Okey, itu yang kita akan kita lihat, usaha pemeliharaan dan juga pemuliharaan. Okey. Baik, so 5.1. Yang pertama, subtopik yang pertama yang akan kita lihat iaitu hidupan liar di Malaysia. Okey, apa yang dimaksudkan sebagai hidupan liar? Okey, hidupan liar bermaksud spesies haiwan liar ataupun burung liar, sama ada yang dilindungi sepenuhnya atau yang dilindungi. Okey, vertebrata atau invertebrata. Hidup atau mati, matang atau tidak matang, dan sama ada boleh dijinakkan atau dibiarkan dalam kurungan atau tidak. Itu maksud kepada hidupan liar. Okey, di sini dinyatakan vertebrata dan invertebrata. Apa maksud dia? Adakah kamu masih ingat? Okey, kita akan lihat sebentar lagi. So, kita nak lihatnya antara spesies-spesies haiwan yang ada di negara kita. Okey, dia berikan gambar populasi, habitatnya, bagaimana tempat dia tinggal, lokasinya di mana untuk kita dapati, dan cara pemakanannya. Okey, ini kamu boleh lihat pada buku teks kamu sendiri, secara terperinci lah. Okey, so yang pertama saya sebut spesies-spesies haiwan dan kamu lihat apa populasi dia, habitatnya, lokasinya, dan juga cara pemakanannya. So yang pertama adalah helang merah, yang boleh kita dapati di negara kita. Okey, kemudian yang kedua adalah tapir. Okey, yang ketiga harimau Malaya. Ini yang terkenal lah di negara kita, harimau Malaya. Cara pemakanannya cara carnivore. Okey. Kemudian beruang matahari, ataupun kita panggil sebagai beruang madu. Okey, kemudian yang seterusnya dugong. Okey. Kemudian penyu. Kamu lihat juga populasinya bagaimana, populasinya, habitat, lokasi dan juga cara pemakanan bagi setiap haiwan-haiwan yang ada di negara kita ini. Okey, kemudian enggang. Okey, enggang ni memang terkenal bagi negeri Sarawak. Okey, kemudian badak Sumatera, monyet Belanda, orang utan, dan juga gajah pygmy. Okey, seperti yang saya tanyakan tadi,
vertebrata, invertebrata. Okey, vertebrata ni adalah kumpulan haiwan yang mempunyai ataupun bertulang belakang. Manakala invertebrata iaitu kumpulan haiwan yang tidak bertulang belakang. Okey. Kemudian omnivore, herbivore, carnivore. Ini adalah bagaimana corak pemakanan bagi haiwan-haiwan liar tadi. Bagi omnivore, dia makan daging dan juga tumbuh-tumbuhan. Okay, itu omnivore. Kemudian herbivore, dia hanya memakan tumbuh-tumbuhan sahaja. Manakala carnivore pula, dia hanya makan daging. Okey, ingat omnivore kedua-duanya makan tumbuhan dan daging. Herbivore hanya tumbuh-tumbuhan. Carnivore pula haiwan yang memakan daging sahaja. Okey, baik. Yang seterusnya 5.2 yang berkaitan tentang kepentingan hidupan liar di Malaysia. Apa kepentingannya? Okey, pengetahuan tentang hidupan liar ni kurang, menyebabkan hidupan liar yang ada di negara kita ni semakin diancam kepupusan kerana kita tidak tahu apa kepentingan hidupan liar ini kepada kita. Okay, sebenarnya ada mereka ataupun hidupan liar ini juga berperanan dalam berperanan dalam membantu kehidupan yang lain juga. Okey, yang pertama kita lihat peranan hidupan liar ini menyeimbangkan ekosistem. Yang pertama, keseimbangan ekosistem ni penting bagi meneruskan kelangsungan hidup bagi haiwan dan juga tumbuh-tumbuhan secara langsung ataupun tidak. Okey, kemudian yang kedua, hidupan liar adalah sebahagian daripada komponen siratan makanan. Maksudnya ada haiwan yang memerlukan haiwan yang lain sebagai sumber makanannya. Jika sumber makanannya tidak ada, apa yang akan berlaku? Cuba fikirkan. Okey, kemudian gangguan mana-mana organisme dalam aras trofik. Aras trofik iaitu yang ada gambar rajah di bawah ni. Ini adalah aras trofik. Okey, jika berlaku gangguan pada mana-mana peringkat, ia akan mengubah aliran tenaga yang seterusnya akan menjejaskan keseimbangan ekosistem itu sendiri. Okey, kemudian baja organik, hasil daripada penguraian tinja haiwan. Okey, tinja ni bermaksud najis. Najis-najis yang dibuang oleh haiwan merupakan satu bahan yang penting kerana ia membekalkan nutrien kepada tanah. Okey, so itu fungsi yang pertama. Dia membekalkan ataupun memberi keseimbangan ekosistem. Okey, dengan rujuk kepada aras trofik ni lah yang paling tinggi pengguna tertia. Okey, iaitu haiwan karnivor sekunder yang memakan pengguna sekunder. Kita ikut pada peringkatnya. Kemudian pengguna sekunder, haiwan omnivor dan karnivor yang akan memakan pengguna primer. Okey, kemudian pengguna primer ni haiwan omnivor dan herbivor yang memakan organisme yang lain. Okey, dan sehingga peringkat pengeluar. So jika berlaku kepada ataupun berlaku gangguan pada salah satu peringkat aras trofik ini, dia akan memberi kesan kepada aras trofik yang lain pada peringkat yang lebih atas. Jika pengguna primer ini tak ada, bagaimana pengguna sekunder dapat hidup? Bekalan makanannya tak ada. Okey, kemudian pengguna sekunder pula akan mati. Kemudian dia akan memberi kesan kepada pengguna tertia. Pengguna tertia tak ada makanan, tak cukup makanan, dan jumlahnya akan semakin berkurangan sehinggalah berlaku kepupusan. Okey, baik, kita akan sambung pada video yang kedua.